Mula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi untuk hari ini. Ni satu taklimat daripada saya dapat daripada Tuan Guru Besar kita. Dia baru selesai sahaja Google Meet dengan Timbalan Sektor Pembelajaran, iaitu Sir Faizal. Dan apa yang dibincangkan tadi berkaitan dengan PDPR lah, sebab kita sekarang sedang berlangsung PDPR kita bermula pada hari ini ni. Dan isu yang dibincangkan tadi ialah berkaitan dengan pemantapan PDPR 2.0. Okay, 2.0. Jadi guru kena tahu menu lah, menu dalam DSKP kita, dalam DSKP. Dan yang pelengkap tu tak ada, dia sebenarnya tak ada isu sangat. Yang pentingnya yang pelengkap tu ataupun tambahan tu dia tak berfokus pada yang tu. Yang pentingnya pada yang asas. Kita dapat selesaikan asas, tajuk-tajuk yang asas. Kita kira selesailah, kecuali kalau ada masa untuk kita pergi pada pelengkap ataupun tambahan lah. Okay. Kemudian cabaran dia dalam PDPR ni, yang pertama sekali berkaitan dengan jadual waktu lah. Sebab lain sekolah lain dia punya bentuk jadualnya. Dan ada setengah sekolah tu dia pilihannya subjek-subjek tertentu saja, dan habis PDPR-nya tu mungkin lebih awal. Okay, mungkin lebih awal. Dan ada setengah sekolah pula buatnya banyak kan, semua subjek terlibat, jadi jadual tu jadi terlalu padat. Okay, jadi terlalu padat. Jadi sebab semua subjek masuk kan, bila semua subjek masuk memanglah masa lebih panjang dan mata pelajaran lebih padat lah. Jadi ini timbul satu isu lah berkaitan dengan jadual. Tapi kalau mengikut kehendak KPM-nya, semua subjek mesti terlibat. Seperti mana yang kita buat ni kira betul lah. Maknanya semua subjek terlibat dan waktu yang ditentukan dulu cukup. Contohnya bahasa Melayu dia nak 10 waktu, kena cukup lah. Kita tak boleh maknanya ambil sikit-sikit lah. Okay. Dan kita kena maklumlah juga sebab kepada guru dan juga ibu bapa. Jadi insyaAllah kita akan maklumkan dalam guru ibu bapa bahawa masa kita tu dan kehendak KPM tu sendiri. Sebab mungkin ibu bapa pula akan buat perbandingan pula nanti, sekolah ni macam ni, sekolah macam ni. Jadi benda yang kita dah buat ni dah mengikut aturan yang dikehendaki. Jadi itu kita akan maklumkanlah dekat ibu bapa. Kemudian mengikut Sir Faizal tadi, dia kata jadual tu juga boleh dibuat secara ancang. Contohnya kalau bahasa Melayu kan 10 waktu kan, kita nak buat 5 waktu pun boleh. 5 waktu maknanya kan taklah setiap hari kena ada, kalau 3 kan jadi 3. Jadi macam tiap hari kena ni dah. Jadi boleh dibuat ancang. Tapi setakat ni untuk sekolah kita rasanya kita tetap guna jadual tu lah. Okay, tak jadual tu kita tak perubahan lah. Tapi cuma dia kata boleh dibuat. Okay. Kemudian dalam jadual tu kita juga kena maklum bahawa dalam jadual ada PDP dan ada ruang untuk tutorial. Okay, PDP tu adalah ruang untuk cikgu menyampaikan maklumat pengajaran, dan tutorial tu adalah beri ruang kepada murid untuk buat kerja, siapkan latihan yang cikgu bagilah. Okey, kemudian berkaitan dengan DSKP, dia kata sukar untuk guru habiskan sukatan. Kalau kita ikut betul-betul DSKP kan, sukar bagi guru. Tapi sebenarnya dia kata yang pentingnya kandungan asas tu perlu dihabiskan. Okay, kandungan asas maknanya kalau dah habis semua tajuk-tajuk kita mengajar, barulah kita buat tambahan itulah untuk bahagian tambahan. Kalau yang itu macam kalau PDPR itu tak apa, sebab dia kemahiran dia pula kan. Kemahiran berguna. Tapi kalau macam matematik tu sains memang dia kena ikut tajuk. Ikut tajuk. Jadi kata kita pergi kepada kandungan asas dululah. Habis mana yang patut dulu, barulah selepas tu kita kembangkan apabila dah habis semua subjek lah. Sebab ada kita akan kata nanti kan tak habis subjek, tak habis tajuk dah dalam sukatan. Jadi kita tak perlu fokus, takut jadi satu tekanan lah pada kita dah, jadi satu tekanan. Kemudian seterusnya dia kata masa yang jadi panjang. Betul lah, apabila kita jadual kita tu bila dah masuk semua subjek, semua subjek sudah pasti masa tu panjang. Tengok kita dari pukul 8 sampai pukul 1 dah. Sama macam seperti mana sekolah bersemuka lah juga.
Okey, jadi walau apapun kalau ada sebarang rungutan di kalangan guru kita ataupun mana, kita tetap akurlah dengan apa yang telah ditetapkan. Kita ikut je lah. Okey, seperti mana yang kita dah buat sekarang ni, kira samalah seperti mana kita bersemuka pun, itulah masa jadual kita yang sebenarnya. Okey, dan perkara yang keempat berkaitan dengan kompetensi guru. Mungkin ramai di kalangan guru kita ni masih memerlukan bantuan. Contohnya kan kita dengan norma baru ni, dengan adanya menggunakan ICT, macam mana nak buat video macam mana ni, maknanya memerlukan tunjuk ajar lagi lah. Dan kita perlu, contohnya adakan PLC dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu menjadi penyebab PDPR kita jadi makin lama atau sebagainya. Jadi kita tak dapat nak setting dia punya masa. Jadi mungkin itu salah satu masalah yang timbul di kalangan guru lah dan guru. Jadi ini kita perlukan PLC. Jadi sekarang PLC pun maknanya dalam bentuk online, kena belajar, maknanya guru kena belajar. Okey. Kena mantapkan, cikgu kena mantapkan norma baru ini supaya kita dapat selarilah dengan kehendak KPM ni. Okey, dan seterusnya ketiadaan line internet, isu juga ni ketiadaan line internet. Dia kata dan cara penyelesaiannya guna modul lah, seperti mana kita buat, maknanya mana pastilah tu kita tahu persekitaran kita, anak murid kita tak ada timbul isu ini. Jadi kita gunakan modul, dan dia kata boleh kita boleh atasi dengan cara anak murid kita ni, kalau dah tak boleh guna line internet ni, kita tak boleh guna video-video yang panjang, kita gunalah video yang pendek, ataupun kita maklumkan dekat anak-anak didik kita ni supaya tonton Didik TV, kan dia ada jadual-jadual dia kan. Itu salah satu daripada cara untuk mengatasi masalah ketiadaan line internet ni. Okey, kemudian isu seterusnya berkaitan dengan kehadiran. Jadi setiap guru kita kena buat laporan. Okey, kena buat laporan setiap sebelum pukul 6 tu lah, seperti mana yang kita dah buat. Jadi kita kena sentiasa ingatkan pada cikgu. Okey, laporan kehadiran. Kemudian laporan kehadiran murid juga kita kena buat, dan kena buat laporan kepada PPD mulai PDPR yang ini seminggu sekali. Di mana di hujung minggu kita akan maklumkan, dia ada satu Google Form untuk maklumkan murid dalam masa satu minggu tu yang tak menyertai langsung PDPR. Murid yang tak menyertai langsung PDPR dalam masa seminggu dikira murid cicil. Dan di situ kita kena bertindak lah, sama ada menghubungi ibu bapa dia, kena tahu apa masalah dia. Dikira murid cicil. Tapi kalau sekali dia menyertai, tak dikira cicil lah. Jadi setakat ni kita insyaAllah tak ada lah kalau macam tu. Maknanya walaupun kurang sekalipun, maknanya walaupun ada yang tak hadir, tak menyertai PDPR, tapi taklah sampai satu minggu. Tapi dikira murid cicil ni kira satu minggu. Jadi kita kena maklumkan kayak contoh, kalau anak-anak dia tak menyertai, kita kira anak-anaknya kira cicil lah, murid cicil. Okay, setiap hujung minggu sehinggalah hari Jumaat pukul 10 pagi, kalau tak silap Ustaz ketahui tadi, maknanya hari Khamis tu kita kena isi dan hantar ke PPD untuk makluman. Jumaat 10 pagi. Paling lewat. Okay. Kemudian isu seterusnya kejayaan PDPR. Nak menjayakan PDPR ni kita perlukan sokongan daripada semua lah. Sokongan daripada semua, termasuklah ibu bapa, komuniti, PIBG, semua tu memang kena dapat sokongan. Kalau tak akan berjaya kalau mengharapkan cikgu sajalah. Okey, dan seterusnya laporan kita SPDPR. Laporan yang kementerian punya tu. Jadi kita kena lapor, kena ingatkan setiap hari pada cikgu kena buat laporan. Kalau tertinggal macam mana sekalipun, kita boleh buat seterusnya, tapi yang penting tarikh tu kena ada lah. Tapi yang penting untuk terus masuk pada KPM tu sebelum pukul 6 lah. Okey. Jadi dan Terengganu merupakan sekolah rintis. Okey, sekolah rintis SPDPR ni. Dan jadi sudah pasti kita kena buat yang terbaik lah, sebab sistem tu kita kena guna sistem kita punya. Okey, jadi
Itu sahaja yang dibincangkan saya dengan Guru Besar tadi. Jadi kita pastikan apa yang dimaklumkan tadi kita ambil tindakan lah. Okay, ambil tindakan. Semoga PDPR kita kali ini lebih dimantapkan lagi. Okay, dan PDPR kali ini 13 Jun sehingga 25 Julai selama 25 hari. Okay, itu saja makluman yang saya terima. Semoga kita dapat teruskan tindakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.